Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya rabbal 'alamin athibna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa nas'aluka at-tawfiqa wal-ikhlasa wa dawaman ni'ami wa husnal khitam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan ayat 75 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nuri, dan demikian itu nuri kami tunjukkan Ibrahim, kami tunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardh, kekuasaan ataupun kebesaran, diterjemahkan di sini malakutas samawati wal ardh, kekuasaan ataupun kerajaan ataupun pemilik as-samawati, langit, langit-langit, wal ardh, dan bumi, waliyakuna minal mu'minin, dan supaya dia, iaitu Ibrahim alaihissalam, minal mu'minin, di kalangan orang-orang yang yakin. Waw di sini adalah waw ataf. Saya pun perlu buka lagi file buku Arab. Okey, Allah Ta'ala sebut wa kadzalika, okey, wa kadzalika, wa itu adalah wa atifah. Jadi bila wa atifah, wa ini dia ataf kepada ayat sebelumnya. Jadi kalau kita nak terjemah di dalam ayat ini, kita boleh terjemahkan Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim bahawasanya apa yang disembah di dalam ayat sebelumnya, apa yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya adalah sesat, dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah Ta'ala telah menunjukkan, sehingga Nabi Allah Ibrahim berkata, aku melihat engkau wahai ayahku dan juga kaum engkau di dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah Ta'ala juga menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim, dia menunjukkan apa? Iaitu kekuasaan langit dan bumi. Jadi dengan melihat langit dan bumi ini dan juga kerajaan langit dan bumi ini, Nabi Allah Ibrahim telah mengenali siapa yang memiliki langit dan bumi itu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diletak wa di sini, dan selepasnya ada huruf kaf. Kaf itu litashbih. Jadi kalau kita nak tashbih ataupun nak umpamakan, jadi kita boleh buat sebagaimana yang saya terjemah tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada engkau wahai Ibrahim bahawasanya ayah engkau dan juga kaum engkau, kaum ayah engkau ataupun kaum Nabi Allah Ibrahim yang telah sesat menyembah berhala, begitu juga seperti juga Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada engkau Ibrahim pemilik kerajaan langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-dua tersebut waliyakuna minal mu'minin, supaya engkau Ibrahim berada ataupun menjadi di kalangan orang yang yakin bahwasanya Tuhan yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi waw itu adalah atifah, bukan waw ibtidaiyah. Kemudian kaf litashbih. Kaf litashbih, sebelum ini kita pernah belajar sedikit tentang tashbih, iaitu perumpamaan. Jadi dalam ayat ini pun Allah Taala ada perumpamaan. Sebagaimana Allah Taala tunjukkan kepada engkau Tuhan yang memiliki langit dan bumi, sepertilah juga ataupun samalah juga sebagaimana dia telah menunjukkan kepada engkau ayah engkau dan juga kaum engkau berada dalam kesesatan. Itu dia punya tashbihnya. Jadi kedua-duanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaf itu adalah litashbih. Wal jar, dan juga kaf ini adalah huruf jar. Jadi isim selepasnya dia adalah majrur, majrur bi kaf. Jadi kaf litashbih wal jar, za isim isyarah sakin fi mahalli jar, iaitu majrur dia, muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq li nuri. Nuri ini ada maf'ul mutlaqnya, nanti saya type nanti kejap lagi. Kemudian lam itu zalika, li itu adalah lil bu', menunjukkan jauh. Kaf lil khitab, yang menunjukkan khitab, orang yang kita tujukan ayat ataupun perbualan kata-kata kita. Jadi kalau di sini zalika itu isim isyarah, maknanya itu. Jadi apabila kita nak bagi tahu itu, contohnya itu buku, sudah pasti kita tujukan kepada seseorang. Sebab itulah ada kaf di situ. Maknanya kaf itu fungsinya adalah untuk khitab. Ditujukan kata-kata ini ataupun zalika ini kepada seseorang. Jadi lil khitab, nuri mudhari' marfu' bid dhammah. Kaf ini dia pertama lil khitab tadi, kemudian dia dhamir, dan jika lil khitab dia tidak ada mahal i'rab dia. Jadi tak ada di sini disebut majrur ataupun marfu', tidak ada. Dia tidak ada. Lil khitab tu maknanya semata-mata maknanya lil khitab, dan la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak ada i'rabnya. Tidak sama dengan kaf yang kita selalu jumpa dhamir muttasil, dia ada i'rab, tempat i'rabnya. Okey, kejap saya tunjuk kat sini. Contohnya kaf yang dhamir muttasil kita jumpa tu, dia ada i'rab dia. Contohnya saya sebut kaf ini, saya sebut contohnya saya sebut kita buka. Kita buka. Jadi kaf ini dia bukan lil khitab. Ini adalah dhamir muttasil fi mahalli jar bil idafah. Dia ada kedudukan i'rabnya. Buku awak. Begitu juga kalau saya sebut laka. Laka ini adalah dhamir muttasil. Dia bukan lil khitab. Dia adalah bermakna buku awak, milik awak, dan dia punya kedudukan i'rabnya adalah majrur dengan huruf jar. Jadi kalau bersambung dengan isim, dia adalah mudhaf ilaih, kaf ini. Kalau bersambung dengan huruf jar, dia adalah majrur. Kaf itu adalah majrur. Yang ini juga majrur bil idafah. Jadi mudhaf ilaih. Dan jika bersambung dengan fi'il, kadang-kadang kita juga guna ataupun kita sambung dhamir ini dengan fi'il. Contohnya darabaka. Darabaka, dia telah pukul awak. Ini dia jadi maf'ul, dia jadi mansub. Maf'ulun bih. Itu lebih kurang. Tapi bila kita sebut zalika, dia tidak ada majrur, tidak ada mansub, tidak ada marfu'. Kaf ini. Fokus kepada kaf. Kerana apa? Kerana dia hanya makna lil khitab saja. Dia bukan dhamir sebagaimana yang ada atas ni. Yang ada atas yang saya i'rab ni, kita buka dhamir muttasil fi mahalli jar bil idafah. Laka dhamir muttasil fi mahalli jar ataupun dia majrur bi harfil jar. Kemudian darabaka
darabaka ini adalah dhamir muntasil fi mahalli nasab maf'ulun bih. Zalika ini tak ada maksud apa, kita hanya i'rab dia. Kaf itu lil khitab, dan jika nak tambah kita boleh tambah la mahalla laha ataupun lahu minal i'rab. Dia tidak ada tempat i'rabnya, maknanya tidak ada kedudukan i'rabnya, tidak ada minal i'rab. Di sini lahu, la mahalla lahu minal i'rab. Jadi tidak ada masuk maf'ul majrur dan sebagainya. Zalika. Jadi za itu adalah isim isyarah, li adalah lil ba'id menunjukkan jauh, dan kaf itu lil khitab. Okey. Jadi kaf itu itulah yang dimaksudkan dengan al-khitab. Dia bukan dhamir seperti yang kita sebut dhamir biasa itu. Li lil ba'id. Jadi disebut itu, diterjemahkan itu. Tidak sama dengan hadza. Hadza lain. Hadza isim isyarah juga, tetapi ini diterjemahkan. Ha ini litambih, za itu adalah isim isyarah. Kalau kita nak huraikan tentang hadza. Okey, selesai kat situ lebih kurang. Jadi waw atifah ka litashbih. Nanti saya tarik balik ayat ini nak bagi tahu bagaimana tashbihnya. Wal jar, dan kaf itu adalah huruf jar. Jangan kita lupa, kaf ini adalah antara huruf jar. Kaf, bi, li. Kadang-kadang huruf ni satu huruf saja kita tak berapa ingat huruf apa. Tetapi dia adalah huruf jar. Saya sebut balik, mungkin kita boleh ulang kaji balik. Huruf jar, dia ada yang satu huruf saja. Pertama, li. Li ini adalah huruf jar. Kadang-kadang dibaca la ataupun li. Kemudian juga huruf jar bi. B ini pun sama juga huruf jar. Satu huruf juga. Dan yang ketiga, satu huruf jar ini dia hanya satu huruf saja, tapi ada makna iaitu kaf. Kaf. Jadi li maksudnya milik ataupun bagi. Bi maksudnya dengan. Kaf maksudnya seperti. Seperti, saya letak terjemahan. Seperti. Jadi huruf-huruf ini dia adalah huruf jar. Selepasnya ada isim. Tak boleh fa'il. Tak boleh fa'il. Bagi, maksudnya bagi. Ataupun satu lagi untuk. Ataupun milik. Boleh mana-mana yang lebih kurang saja. Dan ba ini adalah dengan. Cuma bezanya kak li ini dia boleh dua baris. Sama ada kita baca dengan baris atas, la boleh ataupun li boleh. Ba sama, ba dia tetap baris bawah. Sama juga dengan kaf, dia kekal baris atas. Jadi semua ini adalah huruf jar. Selepasnya mesti isim. Sebab itulah kita sebut kadzalika. Dalika itu isim. Kaf itu isim. Kaf itu adalah huruf jar. Dan juga dia adalah tashbih. Adatut tashbih. Dan zalika itu adalah isim. Isim isyarah. Tak boleh selepas itu fi'il. Jadi kaf itu adalah huruf jar. Jadi disebut di sini kaf li tashbih. Tashbih itu fungsinya. Kaf ini diguna untuk membuat perumpamaan. Awak seperti bulan, ataupun awak seperti laut, awak seperti singa. Jadi kaf seperti itu diguna untuk tashbih, perumpamaan. Dan fungsi dari sudut barisnya, i'rabnya dia adalah jar. Dia menjadikan selepasnya adalah majrur. Jadi zalika itu adalah majrur. Za isim isyarah sakin. Sakin maknanya mabniyun ala sukun. Alif itu tidak diletak baris apa-apa baris. Dibaca dengan za. Jadi sakin fi mahalli jar. Kalau ikutnya kita kena baca zi. Kazi. Sebabnya kaf ini dia menjadi isim selepasnya baris bawah. Tetapi tak dibaca begitu. Kenapa? Kerana za ini dia tetap barisnya tidak berubah sampai bila-bila disebut za. Zalika. Tak ada disebut zilika, tak ada. Zalika, jadi sakin
iaitu alif itu dibaca dengan baris mati, fi mahalli jar, muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq li nuri. Jadi nuri ini dia ada maf'ul mutlaq. Dia ada maf'ul mutlaq. Jadi kita tarik balik. Kita tarik balik nuri Ibrahim atas malakut baris atas as-samawati wal ardi. Kemudian ada di belakangnya adalah apa tadi? Masdar, mahzuf. Begitu kan disebut oleh Syekh Tayyib Ibrahim rahimahullah. Bi maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu masdar lah. Masdar. Maf'ul mutlaq itu maksud dia masdar. Ira'an ini adalah maf'ul mutlaq bagi nuri. Maf'ul mutlaq ni maknanya masdar yang datang selepas lengkap maknanya. Ia datang diambil daripada fi'ilnya nuri. Nuri ira'an. Sebabnya nuri ini dia fi'ilnya daripada fi'il 4 huruf. Ara ataupun af'ala, bukan ra'a. Kalau ra'a ara. Jadi kalau nuri maknanya af'ala, bukan wazan fa'ala. Nanti kita huraikan kejap lagi. Jadi ira'an, ira'an barulah ada kaf di sini. Kalau kita nak takdirkan, karu yati dalal. Ini saya buat supaya mungkin memudahkan kita untuk memahami ayat. Kami tunjukkan kepada engkau wahai Ibrahim, tunjukkan apa? Iaitu pemilik kerajaan langit dan bumi, iaitu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ira'an ini adalah benar-benar kami tunjukkan untuk menguatkan bahawasanya Allah Taala telah tunjukkan dengan melihat langit dan bumi ini menunjukkan ada pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sepertilah kaf ini sepertilah penglihatan ataupun Nabi Allah Ibrahim melihat kesesatan yang berlaku kepada ayahnya dan kaumnya. Kesesatan yang dhalalim mubin, yang jelas, yang terang kesesatan tersebut. Jadi kaf ini adalah huruf tashbih. Sebab itulah dia sebut karu'yata. Kalau ikutnya kadzalika tu dia punya merujuknya kepada ru'yatu dhalali abihi. Saya buat ini. Kadzalika, seperti itu. Seperti itu tu apa? Iaitu seperti kamu, iaitu Nabi Allah Ibrahim melihat kesesatan ayahnya. Jadi ira'an ini adalah mahdhuf, disebut oleh Syekh Ibrahim Tayyib Ibrahimi. Dan kadzalika ini dia jar wa majrur muta'alliqun, dia merujuk kepada mana? Iaitu kepada ira'an, masdar yang mahzuf tersebut. Beres Beres insya-Allah. Okey. Muta'alliqun bimahdhuf maf'ul mutlaq li nuri. Li adalah lil bu'di, li itu adalah untuk menunjukkan itu, jauh. Dzalika, tilka. Kaf itu lil khitab, sebagaimana yang saya huraikan, maksudnya kaf ini adalah lil khitab, untuk menunjukkan sasaran ataupun tujuan kepada seseorang. Kemudian dia tidak ada i'rabnya, la mahalla lahu min al-i'rab. Okey. Nuri mudhari' marfu'. Nuri ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Hukumnya adalah marfu'. Bi dhammatil muqaddarah 'ala al-ya. Ada baris dhammah tandanya tetapi tidak nampak, dipanggil muqaddarah 'ala al-ya, pada ya itu. Okey, saya tulis kat sini. Nuri ini, nuri dia adalah fi'il mudhari'. Kan? Fi'lun mudhari'un. Jadi fi'il mudhari' ni kalau dalam keadaan biasa, contohnya saya buat fi'il lain, nazhabu, dia ada baris hadapan kat belakang tu. Kan? Nazhabu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammah.
Kan? Ada ba ni baris hadapan. Fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammah. Kenapa dia ada baris hadapan? Kerana fi'il ini adalah fi'il sahih. Fi'il yang huruf akhirnya tidak ada huruf mu'tal. Tidak ada ya, tidak ada alif, tidak ada waw. Dia ada ba. Jadi ba ini bukan huruf sakit, bukan huruf mu'tal. Jadi boleh dizahirkan baris dhammah. Adapun nuri, nuri ini dia ada ya di belakangnya. Jadi bila ya tak boleh dizahirkan baris hadapan. Tidak dibaca dengan nuriyu, tidak. Jadi dibaca dengan baris mati ya. Jadi bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammati muqaddarah. Bid-dhammati muqaddarah. Lawannya kat bawah ni bid-dhammati az-zahirah. Jadi kalau muqaddarah tak nampak, tidak bunyi pun, tidak disebut, tidak ditulis pun baris dhammah itu. Tak ada, tengok kat sini tak ada. Jadi muqaddarah. Kalau ditulis macam ini, dia adalah zahir, nampak, disebut, dibaca. Nazhabu. Kalau nuri tak ada, tapi sebenarnya dia ada. Dia hanya ditakdirkan seolah-olahnya ada pada ya tersebut. Bidhammatil muqaddarati alal ya, pada huruf ya tersebut. Ada di sini seolah-olahnya ada baris hadapan. Saya dah hurai sebelum ni banyak kali, tapi ini adalah ulangan. Semoga dengan banyak ulang ini menyebabkan kita semakin jelas. Okey. Mudhari' marfu' bi dhammati muqaddara 'ala al-ya' li thiqal. Thiqal ni maknanya berat nak sebut. Nuriyu, susah. Thiqal, jadi thiqal ini susah nak sebut, jadi diletak huruf mati. Bila diletak nuri maka nampak mudah untuk disebut. Jadi ada beberapa sebab kenapa tidak dizahirkan baris dhammah ini. Ada li thiqal, kemudian li ta'adzur, dan ada satu lagi saya lithiqal lita'adzur, kerana susah nak sebut, ataupun kerana memang dia tak boleh letak baris hadapan. Dan ada satu lagi, kemudian wal fa'il mustatir, fa'il dia adalah mustatir, tersembunyi. Nahnu, nahnu maknanya kami, kami lita'zim, iaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan ramai. Jadi nahnu ini dia ada dua makna. Pertama untuk menunjukkan ramai, tetapi ada nahnu diguna untuk lita'zim. Dia menunjukkan esa satu, iaitu Allah Ta'ala, tetapi diguna nahnu untuk mengagungkan. Kerana Allah Ta'ala ini maha agung. Allah Ta'ala ini maha besar. Tidak ada yang akbar, paling besar, kecuali paling agung. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahnu ini terus disebut di ta'zim, bukan untuk menunjukkan Allah Ta'ala itu kami itu ramai, kerana nahnu di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebut nuri, kami memperlihatkan ataupun menunjukkan, apa yang menunjukkan iaitu nahnu kami, dan kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah memperlihatkan, menunjukkan, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui melihat langit dan bumi, bahawasanya dia mengakui ataupun mempercayai di sana ada Allah, ada Tuhan yang memilikinya. Okey, selesai kat situ. Ibrahim maf'ul bihi awal. Ibrahim itu adalah maf'ul bihi yang pertama. Malakut, malakut itu adalah maf'ulun bihi yang kedua. Awal kelas tadi ada Haji Prof Zainal beritahu nuri ini sama dengan ayat 74. Sama ke tidak, Doktor? Cuba teka. Sama ke tidak? Yang ayat 74 dengan 75. 74. Sama. Sama. Baca pun lain tu. Baca dia pun lain dah. Yang tu ara. Ini saya. Yang tu ara. Cuba Saya. Doktor perhati betul-betul. Saya melihatmu. Ya. Okey. Kita tengok. Yang atas tu ara. Nampak kan? Yang bawah ni
adalah nuri. Nuri. Pertama alif dengan nun ni ini tak jadi masalah sangat. Nanti saya tunjuk. Ara maknanya saya lihat. Jadi kalau kami lihat, macam mana kita boleh buat? Nara. Nara, kan? Nuri, kami memperlihatkan. Jadi kalau saya memperlihatkan, uri. Uri. Nampak kan? Jadi ada beza. Pertama bezanya adalah yang atas ini wazannya adalah fa'ala. Fa'ala. Yang bawah ni wazannya adalah af'ala. Wazan dia punya fi'il dia. Tetapi dibaca uri itu kerana dia mu'tal. Tak boleh baca ar'a. Dibaca dengan uri ataupun nuri. Ataupun yuri dan selainnya. Okey, di situ jelas Prof. Ayat 74 ara itu adalah wazannya fa'ala dan ayat yang bawah ini wazannya adalah af'ala. Dan af'ala ini dia antara maknanya dia ta'addi. Ini kalau sesiapa yang ambil bahasa Arab tahap 3 kan dia akan belajar benda ni. Antara maknanya adalah ta'addi. Apa maksud ta'addi itu? Ta'addi itu dia memerlukan maf'ul. Kalau fi'il lazim, dia perlu kepada maf'ul pertama. Kalau fi'il muta'addi, dia perlu maf'ul yang kedua. Contohlah saya buat. Saya buat fi'il zahab, dakhala. Dakhala Muhammadun. Muhammad masuk. Sudah lengkap ayatnya. Sudah lengkap ayatnya. Ini fi'il lazim. Fi'il lazim ini maknanya fi'il yang tidak perlu kepada maf'ulun bih. Jadi di sini dakhala fi'il, Muhammadun fa'il. Mana maf'ulun bih tidak perlu. Kenapa? Kerana fi'il ini adalah lazim. Jika dibuat dengan wazan af'ala, ada qala Muhammadun. Jadi dia bertukar menjadi muta'addi, ta'addi. Dia jadi fi'il adkhala ini muta'addi. Itu maksudnya at-ta'di, ta'di ataupun ta'addi. Ta'diyatu. Maknanya menukar lazim kepada muta'addi. Tukar lazim kepada muta'addi. Jadi adkhala Muhammadun tak lengkap ayatnya. Saya perlu letak maf'ulun bih. Adkhala Muhammadun al-kitaba, mesti ada kitaba. Jadi adkhala ini sudah menjadi fi'il muta'addi. Jadi asalnya dakhala fi'il lazim, bila disebut adkhala dia menjadi muta'addi, perlu kepada maf'ulun bih. Perlu kepada maf'ulun bih kat situ. Saya merahkan perlu kepada maf'ulun bih. Ayat yang atas ni tak perlu kepada maf'ulun bih, dia sudah lengkap. Jadi antara makna wazan af'ala, dia menukar daripada lazim kepada muta'addi, perlu kepada maf'ulun bih. Dan seandainya fi'il itu sudah pun asalnya muta'addi, contohnya ra'a. Ra'a Muhammadun Zaidan. Ra'a Muhammadun Zaidan. Muhammad melihat Zaid. Dia adalah fi'il apa? Fi'il muta'addi. Okey kan? Jangan lupa kita sekarang ini sedang membicarakan tentang uri dengan ara. Dah sampai dah sini kepada ra'a ni. Saya ulang balik. Ara wazannya adalah fa'ala. Uri wazannya adalah af'ala. Fi'il mudhari'nya adalah yuf'ilu. Sebab itu dia baca uri dan nuri. Yuf'ilu. Fa'ala wazan fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu. Okey. Selesai kat situ. Dan bila wazan af'ala, antara maknanya dia ada 8. Antara fungsi wazan af'ala ini ada 8 kesemuanya. Yang pertama
adalah lit ta'addi, at-ta'diyah. Fi'il lazim bertukar menjadi muta'addi. Contohnya dakhala Muhammadun, jika diguna dengan wazan fa'ala, dia fi'il lazim. Muhammad masuk, tak perlu kepada maf'ulun bih. Dan bila diguna adkhala Muhammadun, jadi Muhammadun, adkhala Muhammadun ini perlu kepada maf'ulun bih. Dan dia punya makna pun lain. Kalau dakhala Muhammadun, Muhammad yang masuk. Kalau adkhala, Muhammad tidak masuk, dia memasukkan sesuatu. Adkhala Muhammadun, Muhammad memasukkan sesuatu. Apa yang dia masukkan iaitu buku, kitab. Jadi dakhala masuk, adkhala ialah bermaksud memasukkan. Muhammad memasukkan. Muhammad sendiri dia tidak masuk, tetapi dia memasukkan sesuatu, iaitu kitab. Sama juga dengan ra'a. Ra'a Muhammadun Zaidan. Ra'a Muhammad telah melihat Zaid. Ini adalah fi'il muta'addi, wazannya adalah fa'ala. Seandainya saya sebut ara. Ara ni wazan af'ala. Saya buat kat bawah ni. Ara ataupun saya guna fi'il mudhari'. Yuri ara yuri Muhammadun Zaidan, dia perlu ada satu lagi maf'ulun bih. Jadi kita terjemahkan apa di sini? Muhammad telah memperlihatkan Zaid. Dia memperlihatkan apa kepada Zaid? Saya pun sebut Al-Kitab. Oh, Muhammad memperlihatkan kepada Zaid buku. Jadi Zaidan maf'ul pertama, kitab maf'ul yang kedua. Asalnya ra'a ini dia hanya ada satu saja maf'ul bih. Tapi bila diubah dengan wazan af'ala, dia memerlukan kepada satu lagi maf'ul bih, iaitu dua maf'ul bih. Zaidan maf'ul yang pertama, kitab maf'ul yang kedua. Ini contoh. Jadi ra'a Muhammadun Zaidan muta'addi dengan satu saja maf'ul. Muhammad melihat Zaid. Jadi siapa yang melihat? Muhammad. Kemudian muta'addi diterjemahkan melihat. Dan yang bawah ini wazan af'ala diterjemahkan memperlihat ataupun menunjukkan. Muhammad menunjukkan Zaid. Menunjukkan apa? Iaitu Al-Kitabah. Al-Kitab ini maf'ul yang kedua. Perlu kepada maf'ul yang kedua. Jadi kalau kita nak i'rab, yang pertama itu ara ataupun yuri itu fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Muhammad. Muhammad ini adalah fa'il. Dan maf'ulnya adalah Zaidan. Maf'ulun satu. Maf'ulun bihi satu. Saya buat satu macam tu. Kemudian maf'ul yang kedua, maf'ulun dua. Kitabah itu. Jadi sama juga dengan ayat yang kita jumpa. Yang kita jumpa ni. Apa tadi? Allah Ta'ala sebut Nuri. Nuri. Ini ayatnya. Kita copy paste saja. Nuri pun sama. Nuri fa'il. Yuri itu kerana huwa, kalau kami nuri. Ibrahim itu adalah maf'ulul awal. Malakut maf'ulul tsani. Mana maf'ulul awal? Ibrahim. Jadi kita baca dengan baris atas. Maf'ul satu. Malakut, malakuta. Malakut ini masdar bagi mulk. Ini adalah maf'ul bihi kedua. Wa huwa mudhaf. As-samawati ini adalah mudhaf ilaih. Jadi kita terjemahkan macam mana? Kalau atas ni kita terjemahkan Muhammad menunjukkan ataupun memperlihatkan kepada Zaid buku. Yang bawah ini kami, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ataupun memperlihatkan kepada Ibrahim. Dia memperlihatkan apa? Iaitu malakut, kerajaan langit dan bumi.
iaitu pemilik kerajaan langit dan bumi, itu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ada beza dengan ra'a dan ara, ataupun ara dengan apa tu tadi, ara dengan nuri, ara dengan nuri. Okey, nampak Profesor? Tapi dua-dua tu dia maf'ulun bih Mana satu? Dua-dua tu maf'ulun bih. Dia ada dua maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih satu, maf'ulun bih dua Ya, dua-dua maf'ulun bih. Jadi dia bukan dari bab ra'a yang kita belajar sebelum ni, iaitu af'alul qulub tu. Jadi kalau kita nak terjemahkan lihat secara mata kasar pun boleh. Mata kasar pun boleh. Pokoknya dia telah bertukar wazan je lah Dia bertukar wazan. Sebab itu dibaca dengan yuri. Kerana wazannya adalah wazan af'ala. Dan antara makna wazan af'ala ialah li ta'diyah, iaitu menukarkan daripada fi'il lazim kepada muta'addi. Dan seandainya fi'il muta'addi dia perlu kepada dua maf'ul. Dan seandainya fi'il itu memang dia perlu kepada dua maf'ul, dia akan perlu kepada tiga maf'ul. Tiga maf'ul. Jadi yang kita baca dalam ayat ni dia adalah wazan af'ala. Okey, ada soalan nak tanya, silakan. Ustaz. Nak tanya Ustaz. Dia lazim ke muta'addi, tapi kadang muta'addi hanya memerlukan satu maf'ul bih pun dah cukup. Tapi kalau yang maksud saya dia memerlukan dua maf'ul bih, ada dua. Dia memang kategori mu'addinan, kayak mu'addin, mu'ta'addin dia memang memerlukan maf'ul bih. Cuma maf'ul bih tu ada, yang maksud saya dia kadang ada dua tu. Ada wazan dah tentulah kan. Ada satu sebab lain yang dia nak ada maf'ul bih kedua. Itu yang termasuk dalam bab af'alul qulub, kemudian af'alu tahwil. Yang doktor pun tanya juga kan, ittakhadha, contoh kita ambil dia ada af'alu tahwil ataupun tasyir ataupun wat tasyir. Apa maksudnya? Fi'il yang memberi makna menjadi ataupun menukar ataupun mengubah. Contohnya saya ambil ja'ala. Ja'ala maksudnya menjadi. Ja'ala Muhammadun Zaidan. Apa di sini? Ra'isan. Kan, nampak kan? Ini fi'il yang bermaksud tahwil ataupun tasyir. Muhammad menjadikan Zaid. Menjadikan apa Zaid ini? Menjadikannya ketua. Jadi ja'ala ni perlu kepada apa? Iaitu perlu kepada maf'ulain. Dua maf'ul. Mana dalam ayat ni maf'ul pertama Zaidan. Maf'ul yang kedua Ra'isan. Ya. Jadi kalau kita guna ja'ala ni, kita buat wazan aj'ala. Jadi perlu kepada maf'ul yang ketiga lah. Okey, nampak kan? Contohnya ja'ala dan juga ittakhadha yang doktor tanya, atatakhidu asnaman aliha, ayat yang 74 tu. Ittakhadha ini pun sama, dia memberi makna menjadikan. Ittakhadha kita ambil ayat lebih kurang ke atas ni. Ittakhadha Muhammadun Zaidan sadiqan ataupun sadiqahu boleh. Muhammad menjadikan Zaid sebagai kawan. Ini pun sama, perlu kepada dua maf'ul. Dalam ayat yang kita baca minggu lepas,
apa ittakhidhu kan? Attakhidhu. Sekejap saya tengok ayat lupa dah ayat minggu lepas. Tattakhidhu asnaman alihatan. Tattakhidhu asnaman alihatan. Jadi dia adalah apa tadi? Dia adalah perlu kepada dua maf'ul. Tattakhidhu asnaman maf'ul yang pertama, alihatan maf'ul yang kedua. Kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Sama juga. Jadi ada fi'il yang perlu kepada dua maf'ul. Ja'ala, ittakhadha, kemudian wahaba. Wahaba memberi. Wahaba Muhammadun Zaidan. Muhammad memberi kepada Zaid. Beri apa? Al-kitaba. Buku. Jadi perlu kepada dua maf'ul. Kemudian sayyara. Menukar. Sayyara menjadikan ataupun menukarkan. Sayyara at-talibu al-ma'a. Ma'a itu maf'ul yang pertama. Pelajar menjadikan air. Menjadikan air apa tu? Contohnya wab, bukhar. Bukharan. Jadi sayyara, pelajar itu telah menukar ataupun menjadikan air itu wab. Wab ni wab lah. Jadi al-ma' itu maf'ul awal, bukharan maf'ul yang kedua. Okey doktor, insya-Allah. Jadi fi'il ni kita panggil fi'il tahwil ataupun tasyir. Ataupun ada satu lagi af'alul qulub. Af'alul qulub ada dua, ada yang bermaksud zanna. Zanna tu maknanya sangka. Ada af'alul yaqin, af'alul rajhan. Al-yaqin ni seperti alima, ra'a, af'alul qulub. Maknanya dia adalah penglihatan mata hati kalau ra'a, yang kita juga telah pelajari pada minggu lepas. Beres insya-Allah. Ada lagi soalan? Afwan. Maaf Ustaz nak tanya. Okey, kalau ara tu atas timbangan fa'ala. Okey, maka boleh menjadi timbangan af'ala. Macam mana nak jadi dari ara madi dia menjadi untuk madi af'ala? Oh ya. Ini kena tengok saraf Hajah. Kalau kita lihat kalau kita lihat wazan af'ala, jadi kalau kita ambil dakhala, kalau dakhala af'alanya adalah adkhala. Tidak begitu kan? Adkhala. Jadi fi'il dakhala ni dia adalah fi'il yang sahih. Fi'il yang sahih yang tidak ada huruf mu'tal. Jadi apabila ra'a kan, dia mahmus dan juga adalah mu'tal akhir. Jadi dia ada alif di hujung tu. Jadi kalau ikut kaedahnya ra'a ni, kita buat wazan dia adalah ar'a. Kan, ar'a macam tu. Ar'a ataupun letak saja baris atas ar'a. Mutanakis lah. Mutanakis, ya betul. Mutanakis bila akhir tu mutanakis, muta'ajwah, mutanakis. Satu lagi muta apa doktor? Naqis, ajwaf. Misal lah satu lagi kan yang awal kan? Betul misal. Okey. Misal ya. Ra'a ar'a, af'ala ar'a. Jadi kita lihat yang dijadikan bukan ar'a. Jadi ara. Maknanya tak dibaca dengan ar'a ataupun dengan ikut sifir dia af'ala. Kerana ada mu'tal di situ.
Sebab saya tanya tu sebab saya nak mencari dia fi'il madhi dia tu. Nak mencari fi'il madhi untuk timbangan af'ala tu. Macam mana saya nak mencari, sebab kalau fi'il mudhari biasa okey macam ra'a tu. Itu yang saya bertanya tu. Oh, nak cari fi'il madhi dia kena tengok ra'a lah. Kena tengok ra'a mula-mula. Dengan kamu saja nanti. Cubalah cari kalau selepas timbangan itu. af'ala tu. Timbangan af'ala tu. Nanti nak cari fi'il madhi af'ala tu lah yang saya akan menjadi masalah. Oh ya. Kalau biasa okey. Ya. Cuma kalau puan jumpa mana-mana saja perkataan yang lebih daripada 3 huruf. Contohnya adkhala dan sebagainya. Ya. Puan cuba buang dulu ya. Puan cuba buang dulu tambahan alif. Puan cuba buang huruf-huruf ni. Sa'al tu muniha, cuba tulis ya. Ini semua adalah ini adalah huruf-huruf huruf-huruf tambahan di dalam bahasa Arab. Contoh kita jumpa adkhala kan, adkhala contohnya. Adkhala. Jadi yang kena buangnya adalah hamzah. Jadi kalau kita nak tengok kamus, kita tengok dakhala. Apa kan? Kalau kita jumpa istaghfara. Yang kita kena buang hamzah. Hamzah sinta. Ada kan? Tak. Jangan buang ra. Ra tak ada di sini. Fa pun tak ada. Ra pun tak ada. Itulah lebih kurang. Jadi boleh membantu sesiapa yang nak cari asal perkataan, dia boleh cuba untuk buang huruf-huruf yang merupakan huruf tambahan di dalam bahasa Arab yang digabungkan dalam ayat sa'altumuniha. Tapi kadang-kadang ada juga mim huruf asal. Mim huruf asal contohnya. Mim ini kalau dia berada di depan, dia lebih daripada 3 huruf, dia berada di depan. Maka dia adalah huruf tambahan. Contohnya saya sebut maghfirah. Maghfirah. Ada mim kan? Mim. Jadi mim ini kalau dia lebih daripada 3 huruf, dia berada di depan, memang dia adalah huruf tambahan. Tapi kalau berada di belakang, dia bukan huruf tambahan. Dan ta bulat ini pun tanda perempuan, jadi huruf tambahan juga. Jadi kita cari ghafara. Tengok balik yang soalan hajah tadi. Yuri. Nuri. Nak cari macam mana huruf asal dia? Ya. Ini memanglah nama dia pun fi'il mu'tal, fi'il yang sakit. Dia menyakitkan kita, memendahkan kita untuk mengubah mentasrif fi'il ya. Jadi ada berapa huruf ni? Ada 1, 2, 3 huruf. 3. Ya pun ada, nun pun ada. Kalau buang ya, buang nun. Jadi inilah yang menjadi kita keliru nak buang mana satu. Jadi kalau tak tahu apa nak buang dan sebagainya, boleh cubalah. Pertama buang nun dan cari ri ataupun ra'a. Kalau buang ya memang tak jumpa lah kot. Jadi fi'il yang 4 huruf ni nampaknya memang kita kena fi'il mu'tal dan juga 4 huruf. Tidak dapat tidak untuk kita memahami itu bagaimana perubahan kata-kata kepada 4 huruf. Kena pastikan akar kata kan? Ya, Doktor. Kena pastikan mencari akar kata. Dia gini je, kalau kita nak kenal antara tanda kita nak kenal fi'il itu dia lebih daripada 3 huruf ke tidak, 4 huruf dan sebagainya, fi'il mudhari' dia bari hadapan. Dan bari hadapan, huruf sebelum akhirnya baris bawah, bukan bari atas. Saya bagi perbezaan. Kalau saya baca yad ulu, ini adalah 3 huruf.
Kalau saya baca yud qalu, ini adalah 4 huruf. Dah 4 huruf. Dari mana kita tahu 4 huruf? Daripada huruf mudhara'ah ni, huruf ya ini dia baris hadapan. Yang ini baris atas. Jadi bila kita baca dengan baris hadapan yudkhalu, kejap yudkhilu, maaf. Yudkhilu af'ala yuf'ilu yudkhilu, maka dia adalah fi'il 4 huruf. Cuma kena ingat juga fi'il yang 3 huruf ni juga boleh dibaca dengan yud khalu. Yud khalu bila mabni lil majhul. Lil majhul. Jadi jangan bertukar. Kalau dia baris atas yud khalu, dia mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Kalau dia baris bawah, dia adalah fi'il wazan af'ala. Wazannya adalah af'ala, mudhari'nya adalah yuf'ilu. Beres, yuf'ilu. Yudkhilu yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Cuma bila fi'il mu'tal dan juga dia mahmus, dia ada hamzah dan dia ada huruf illah, inilah perlu kepada susah sikit kita nak kenal dia dan juga kita nak ubah dia. Mungkin di sana ada sedikit kesusahan. Tapi kalau kita belajar saraf, insya-Allah kita akan jumpa bagaimana ulama kita telah menukar fi'il ini. Ataupun kita telah ubah huruf-hurufnya. Nanti Puan minggu depan jangan lupa hadir, saya akan huraikan bagaimana Insya-Allah Ustaz. Terima kasih. Bagaimana ra'a akhirnya menjadi ara. Nanti kita lihat huruf apa yang dibuang, barisnya dipindah. Boleh saja saya huraikan kat sini. Kalau ikutnya af'ala, tetapi dibuang hamzah, kemudian hamzah itu bila dibuang barisnya dipindahkan kepada ara. Contohnya kalau saya nak buat secara ringkas, ar'a, kalau ikut wazannya adalah af'ala. Af'ala jadi ar'a. Cuma kita lihat dia menjadi ara, jadi ara kan. Jadi kita buat macam ni lah. Ar'a. Pertama buang hamzah. Ini buang saja, saya tak boleh nak bagi tahu kenapa. Mungkin berat kerana nak sebut dan sebagainya. Itu kena lihat ilmu saraf. Minggu depan saya huraikan. Asalnya dibuang hamzah. Bila dibuang dia menjadi tak boleh baca lah. Tak boleh baca kan. Jadi baris hamzah ni, yang baris pada ar'a ini dipindahkan kepada ra. Itu menjadi ara. Itu menjadi ara. Itulah nampak secara zahirnya. Maknanya dibuang hamzah. Dibuang itu kemungkinan kerana berat nak sebut ar'a. Kemudian hamzah ni ada baris. Jadi kalau kamu tak letak baris kepada ra, kamu tak boleh baca. Jadi tak nampak. Jadi baris pada hamzah itu dipindahkan menjadi ara. Jadi af'ala bagi ra'a, bagi wazan af'ala bagi ra'a ialah ara. Apabila dibuang hamzah itu nampak secara zahirnya. Jadi secara detailnya insya-Allah pada minggu depan saya akan huraikan. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Panjang dah pula bab ra'a ni. Minggu lepas pun ra'a panjang juga. Hari ni pun ra'a pun panjang juga. Ya, semua itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berubahnya makna bila diguna ara ataupun jika diubah kepada ura ataupun uri. Allah Ta'ala guna ara. Yang kedua ayat 75 diguna nuri. Jadi ara itu fa'ala, lihat. Nuri itu memperlihatkan ataupun menunjukkan dengan wazan af'ala. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Ibrahim maf'ulun bi awal, dan Ibrahim ini tak boleh diletak dengan baris dua tanwin kerana dia mamnu' min as-sarfi. Malakuta maf'ul ats-tsani. Malakut ini adalah
masdar, dia bukan macam jamak, jamak taksir, tidak begitu. Seolah-olah malak, malakut. Ataupun kalau orang yang akan keliru lagi bila ada ta di hujung tu macam jamak muannas salim kan. Malakat, malakut. Jadi sebenarnya dia adalah masdar, walaupun ada di sana ada ulama kita Ibn Ashur, dia ada beritahu malakut ini juga lughah nabtiyah, bahasa nabti, wallahu a'lam bahasa daripada mana, di mana mereka itu menyebut malakut menunjukkan kuasa ataupun kerajaan, dan kita pun orang Melayu pun ada guna perkataan malakut ini, dan perkataan malakut ini telah diarabkan menjadi malakut. Itu ada pendapat yang mengatakan begitu, dan ada juga pendapat yang ini saya berpegang bahawasanya dia adalah masdar bagi mulk, bagi malak, masdar. Dia adalah masdar. Mulk, dia ada perkataan ni agak menarik. Mulk ini dia ada banyak baris ni. Jadi ada kadang-kadang kita baca mulk, ada kita baca milk. Tak begitu. Ada kita baca satu lagi, apa satu lagi? Satu lagi bari atas lah. Ini pun orang Melayu duk baca ni, Malik. Kan? Milkun, mulkun, milkun, malikun. Apa beza makna ni? Okey, kita satu-satu. Mulk maksudnya adalah memerintah, yang memerintah ataupun kerajaan. Kerajaan ataupun yang memerintah. Ini ada dalam Fir'aun, Mulku Misra. Fir'aun mengaku dia adalah penguasa kerajaan yang memerintah Mesir. Dia guna dengan mulk. Kemudian kalau milk ini macam susu bahasa Inggeris kan. Milk. Milk ini adalah milik. Bukan susu, milik. Milik ataupun kepunyaan. Milkuka, kepunyaan engkau. Kepunyaan, milik, kepunyaan. Kalau malik, malik ni sebagaimana orang Melayu gunalah. Maksudnya, apa tahu? Malik ini adalah raja lah. Kita pun sebutkan Malik. Malik ini adalah raja. Jadi raja ini adalah pemerintah lah. Raja ini adalah pemerintah. Kemudian Mik ini adalah pemilik. Contoh kita guna Maliki Yaumiddin. Ada juga qiraah yang baca Maliki Yaumiddin. Kerana dia memberi makna dua. Kalau Maliki Yaumiddin, iaitu pemilik yang memiliki, yang mempunyai hari akhirat. Maknanya dia yang menguasai, mengurus dan sebagainya. Dan kalau dibaca Maliki Yaumiddin, raja, sultan, penguasa, yang berkuasa pada hari kiamat. Jadi ada yang baca Maliki Yaumiddin, qiraah kita, ada juga Maliki Yaumiddin. Jadi milk, malik, dan mulk. Dan yang dimaksudkan dengan malakut ialah al-mulk, iaitu kerajaan pemerintahan. Jadi bila disebut dalam ayat tu, Allah Ta'ala beritahu, Yuri Ibrahim, Allah kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakut, kerajaan, pemerintahan, langit dan bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini diperlihatkan kepada Ibrahim, bahwasanya ada yang menyusun, ada yang mengatur, ada yang mematikan, ada yang menghidupkan, ada yang menguruskan semua langit dan bumi ini, iaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipertunjukkan kepada Ibrahim, sehingga Ibrahim ini yakin bahawasanya daripada tanda-tanda tersebut menunjukkan ada yang mencipta semuanya, ada yang menguruskannya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara dalil yang penting kita sebagai mukmin, bagaimana seseorang itu boleh membina akidah di dalam dirinya. Pertama, akidah yang mengakui ataupun mempercayai ada Tuhan. Mustahil tidak ada Tuhan ataupun wujudullah. Allah itu adalah ada.
mustahil tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan dunia ini. Dan semua bukti-buktinya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bukti-bukti tersebut. Dan Allah Ta'ala juga menggunakan kaedah yang sama di dalam Al-Quran, iaitu dengan membangkitkan bagaimana Allah Ta'ala cipta alam ini. Kita baca banyak kan. Kita baca surah Yasin. Kita baca kan, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walallai lusabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Allah Ta'ala sebut supaya manusia berfikir. Tidak ada matahari boleh kejar bulan, dan tidak ada malam boleh mendahului siang. Maknanya malam siang berganti-ganti. Matahari pun begitu juga, dia tidak boleh mengejar ataupun kadang-kadang matahari tak naik, bulan saja ada. Itu kalau begitu sudah nak kiamat kalau begitu. Jadi semua itu tersusun dengan teratur. Kalau kita berada di Malaysia ini dengan keadaan kita, cuaca kita, keadaan musim yang ada pada negara kita. Di negara Arab ada kadang-kadang musimnya matahari lama, siang lama, malam sekejap. Tapi semua itu menunjukkan bahawasanya ada yang menyusun, ada yang mengatur. Dan Allah Ta'ala cuba bangkitkan supaya manusia renung. Ada satu ayat, surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'. Allah Ta'ala tanya, apakah manusia itu dicipta tanpa ada pencipta? Manusia itu, kamu semua wahai manusia, yang mempunyai mata, yang mempunyai akal, yang mempunyai jantung, yang boleh berjalan, yang boleh berfikir, yang boleh menyusun, mengatur, dan selainnya. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang kamu tak boleh kawal pun. Kelipan mata, kamu tak boleh kontrol, kamu tak boleh kira dia, berapa dia berkelip. Kadang-kadang kamu tak nak berkelip, tiba-tiba dia berkelip. Begitu juga denyutan jantung, berapa kali dia berdenyut. Semua itu ada yang mengurusnya. Begitu juga makanan yang kamu makan masuk dalam perut kamu, ada jadi najis, ada jadi najis, ada jadi darah dan sebagainya. Semua itu adalah ada pengatur atau penyusun. Jadi Allah Ta'ala tanya dalam Quran, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah manusia ini ada tanpa sesuatu yang menciptanya? Am humul khaliqun, ataupun kamu yang cipta? Maknanya Allah Ta'ala cuba untuk manusia berfikir, ataupun kamu menjadi sendiri, ataupun kamu yang mencipta diri kamu sendiri. Itu pun tidak betul. Mana ada manusia cipta dirinya sendiri. Kalau dia boleh cipta dirinya sendiri, sudah pasti dia cipta dirinya yang tercantik, yang terbaik, yang terhebat. Tetapi kita juga terpaksa akur dengan apa yang ditentukan kepada kita. Warna kulit kita, bangsa kita, kita punya apa lagi, tahap kecerdikan yang ada pada kita, dan juga rupa paras kita, semuanya adalah ditentukan oleh bukan kita yang ciptanya, ada Tuhan yang menciptanya. Dan seandainya manusia itu dia rasa hebat lagi, maknanya dia bagi tahu kita ini jadi dengan sendiri dan sebagainya. Allah Ta'ala tanya lagi dalam surah At-Tur itu, am khalaqus samawati wal ard. Apabila kamu lahir, kamu lihat langit dan bumi. Jadi siapa yang cipta langit dan bumi ini? Langit yang ada segala makhluknya di langit, dan juga bumi yang ada segala rahsianya di bumi. Jadi apakah kamu yang cipta langit bumi? Sudah pasti bukan manusia. Dan langit dan bumi ini siapa yang ciptanya? Kalau kita nak kata batu, batu pun tak boleh cipta langit. Burung dah lagi tak boleh cipta. Jadi manusia yang paling hebat, makhluk yang paling hebat adalah manusia. Bila manusia sendiri tak boleh buat, bukan yang membuat langit dan bumi, akhir sekali Allah Ta'ala sebut apa? Balla yuqinun. Bahkan mereka itu sebenarnya tidak yakin bahawasanya di sana itu ada Allah yang berkuasa, yang mencipta langit dan bumi. Jadi manusia ini kalau dia berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah pasti dia akan sampai kepada pencipta makhluk tersebut, ciptaan tersebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa fi anfusikum, dalam diri kamu wahai manusia, afala tubsirun, kenapa kamu tidak berfikir, kenapa kamu tidak merenung? Sebenarnya pada tubuh kita, pada diri kita ini pun sebenarnya
dapat menunjukkan kepada kita bahawasanya adalah wujud Tuhan, dan Tuhan itu adalah esa satu. Kalau Tuhan dua, masalah. Tuhan satu lagi nak buat bumi, Tuhan satu lagi nak buat bumi juga, ada dua bumi. Kan? Tuhan satu lagi nak buat saya Nazmi, Tuhan satu lagi kata saya tak nak buat Nazmi. Bertengkar dua Tuhan itu. Jadi mustahil ada dua Tuhan. Banyak Tuhan lagilah mustahil. Tuhan ni dia berkuasa. Kalau tak berkuasa, buat apa jadi Tuhan? Jadi kalau dua Tuhan, dua-dua nak tunjuk kuasa. Sama ada kuasa menjadi ataupun kuasa yang tak mahu menjadikan sesuatu. Jadi bila alam ini ada dengan teratur, tersusun, sudah pasti Tuhan itu ada, dan adanya adalah esa. Jadi akal kita boleh sampai ke situ. Dan itulah yang ditunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim, diperlihatkan kewujudan Allah SWT, kebenaran Allah SWT melalui kekuasaan ataupun Tuhan yang mencipta langit dan bumi, melalui langit dan juga bumi. Dalam Quran banyak ayat-ayat yang minta kita berfikir. Allah Ta'ala sebut malam, Allah Ta'ala sebut siang, Allah Ta'ala sebut api, Allah Ta'ala sebut tanaman. Ada dalam surah apa tu surah lupa dah, surah Waqi'ah. Siapa yang biasa baca surah Waqi'ah tu, Allah Ta'ala kata afara'aitum ma tahruthun, kamu lihat ke apa yang kamu tanam itu? Maknanya semua orang berkebun ataupun paling tidak pun dia akan lihat ada pokok, ada rumput di depan ataupun rumahnya, ada bunga dan sebagainya. Allah Ta'ala tanya, antum tazra'una, apakah betul kamu tanam pokok tu? Apa tu, am nahnu zari'un, ataupun kami yang menanam? Jadi kita letak baja ataupun kita letak pokok, kita letak benih. Ada benih yang tumbuh, ada benih yang tak tumbuh. Ada pokok yang tumbuh sekerak jalan dia mati. Ada pokok yang tumbuh besar, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah. Jadi wahai manusia, kalau kamu yang menumbuhkan pokok itu, sudah pasti benih yang kamu letak 10 benih itu semuanya tumbuh. Tapi kamu lihat ada separuh tumbuh, ada separuh tak tumbuh. Jadi siapa yang berkuasa menumbuhkan itu? Sudah pasti ada Tuhan, Allah SWT. Dan kamu lihat pula ada yang mati, ada yang berbuah, ada yang berbunga. Maknanya ada yang berkuasa mematikan. Dan kita manusia, supaya pokok kita itu subur tidak mati, kita letak baja, kita letak pelbagai. Tetapi mati juga pokok itu. Jadi ada yang mematikan, ada yang menghidupkan, ada yang mengeluarkan buah pokok-pokok itu, mengeluarkan bunga yang cantik menarik pokok-pokok tersebut. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Ta'ala dalam surah Waqi'ah juga, afara'aitumul ma'allati tashrabun, air yang kita minum setiap hari, kiralah teh ke apa dan sebagainya, Allah Ta'ala beritahu, air yang kamu minum itu dari mana kamu dapat? Antum anzaltumuhu minal musni, adakah kamu yang menurunkan daripada langit? Kan, Masya Allah, kita kalau kita berfikir, tengok musim apa tu, kemarau, kan, ramai yang usaha pembenihan awan dan sebagainya, tetapi hujan masih lagi tak turun, kan? Tapi ada yang tidak membuat pembenihan awan dan sebagainya, berdoa solat istisqa. Semasa solat itu hujan turun. Jadi siapa yang menurunkan hujan sehingga kamu ada air, kamu boleh minum dia air tersebut? Sudah pasti ada yang berkuasa. Jadi di sana wujudnya Tuhan, wujudnya Allah SWT yang esa bagi kita orang mukmin. Kita beriman dengan Allah Ta'ala yang esa satu, dan dari logik akalnya kita seseorang itu akan mengakui jika melihat dalil-dalil bumi ataupun dalil kauniyah, dalil alam ini. Dan inilah yang cuba diketengahkan oleh Ibrahim AS di dalam ayat selepasnya. Jadi insya-Allah ayat selepasnya itu kita akan erok pada kelas-kelas kita akan datang. Jadi malakutus samawati wal ard, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi, dan dengan itulah dia menemui ataupun dia meyakini bahawasanya Tuhan pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Mulkun, milkun, malikun. Jadi kita sebagai manusia, jangan kita nak mengkaji Allah.
Cuba jauhi ya. Tafakkaru fi ala illah. Berfikirlah kamu kepada nikmat Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu fikir pada zat Allah. Jangan kita duduk sibuk dengan Allah duduk di mana, langit ke bumi, Allah ada jisim Allah. Itu adalah semuanya mengarut semua. Itu semua tidak membawa kepada kenal Allah, takut Allah, tetapi membawa kepada perbalahan pertengkaran. Mereka yang takut kepada Allah sudah pasti dia tidak akan kaji Allah. Allah ini bukan seperti binatang untuk dikaji bagaimana sifatnya, bagaimana. Mereka yang menceburi bidang ini adalah orang-orang yang pakar bidang usuluddin, atas asas mereka mahu mengejar ataupun menyahu ilmu fardu kifayah, dan atas asas untuk melawan pemikiran-pemikiran yang menyerang pemikiran umat Islam. Jadi mereka ini mahu mempertahankan akidah, tetapi bukan menjadi asas pengajaran akidah. Kalau menjadi asas pengajaran akidah hanya berada di akal, tidak berada di hati. Sebabnya manusia hendak fikir, bahkan duk berbalah, Allah Ta'ala ada di langit ke di bumi. Dan kita boleh lihat pada hari ini, apabila manusia ini lebih berfikir kepada zat Allah, maka mereka akan membawa kepada perbalahan. Dan tidak ada keuntungan apa-apa. Tidak membawa kepada seseorang itu kuat imannya. Tetapi kalau berfikir kepada zat Allah, berfikir kepada alat nikmat-nikmat Allah, dia akan menguatkan seseorang kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dah 10.33, kita ambil 7 minit lagi. Kita habiskan ayat ni. As-samawati mudhafun ilaih wal ardi ma'tuf 'ala as-samawati majrur mithlih, majrur sama dengannya. Jadi samawati dibaca ti itu mudhaf ilaih, wal ardi pun sama mudhaf ilaih. Wa atifah li ta'lil, ataf kepada nuri. Nuri liyakuna. Kami memperlihatkan, kenapa kami memperlihatkan liyakuna, supaya dia, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi li itu li ta'lil. Li ta'lil ini kerana ataupun sebab, supaya. Yakunu mudhari' naqis. Maknanya naqis fi'il ini bukan tam. Dia perlu kepada mubtada iaitu isim kana. Dan perlu kepada khabar. Khabar yakun ataupun khabar kana. Naqis masuk bi an. Dibaca dengan yakuna kerana ada an. Li'an yakuna. Mudmarah tidak disebut di dalam ayat. Ba'dal lam wasmuhu huwa. Jadi liyakuna ini, kalau kita nak buat dia tulis dia li'an. An di situ adalah mudmarah, an yang tidak disebut, tidak ditulis, tidak dibaca, tidak ada. Li'an yakuna, na itu dibaca dengan baris atas. Kenapa dibaca baris atas? Kerana dengan an ini telah menukarkan yakunu menjadi yakuna. Dan an dengan yakuna ini boleh ditakwil kepada masdar li kaunihi. Itu masdar dia. Hi itu diambil daripada yakun. Beres. Okey. Yakun mudhari' naqis masuk bi an mudmaratan ba'da lami wasmuhu huwa, dan isimnya ada di dalam. Ada di dalam tu adalah isim. Yakunu ada huwa di dalamnya. Yakunu, jadi huwa itu adalah dhamir muttasil, dia dhamir, dia adalah fa'il. Huwa itu adalah fa'il. Dhamir muttasil fi mahalli rafa' fa'il. Okey. Mana khabarnya? Khabarnya tak ada. Khabarnya tak ada. Li'an yakuna, ataupun kalau kita nak takwil dia kepada masdar, saya buat macam ni, likaunihi. Dan dalam bracket huwa dalam yaku itu adalah fa'il. Fa'il dia. Fa'il pula dah. Isim. Isim kana. Isim kana huwa di dalam tu. Mana khabar dia? Khabar dia tak ada. Khabar kana tak ada. Saya takdirkan kainan. Takdir dengan mudah-mudah saja kainan. Tak ada. Kainan
minal muqinina. Minal muqinin jar wa majrur di akhir. Okay, kita baca sikit. Minal muqinin jar wa majrur bil ya'i, li'annahu jamak mudzakkar salim. Muqinin itu majrur, tanda majrurnya adalah ya kerana dia jamak mudzakkar salim. Oleh kerana min huruf jar, muqinin dan majrur, jadi dia ada ta'alluq. Jadi kedua-duanya minal muqinin, min dengan muqini ini dia ta'alluq kepada mahdhuf khabar yakunu. Dia ta'alluq kepada mana? Khabar yakunu. Kainan. Minal muqinin ini jar wa majrur, dia ta'alluq kepada kainan. Kainan ini tak ada dalam Quran, tapi dia kalau ikut ayat bahasa Arabnya dia ada, tapi tidak disebut dalam Al-Quranul Karim. Dia adalah khabar kepada kana, kainan. Jadi minal muqinin ini adalah tertakluk merujuk kepada kainan. Dia menjadi dari kalangan orang yang yakin. Orang yang yakin itu daripada di kalangan termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kainan, dia menjadi di kalangan orang yang mungkin yang yakin, betul-betul yakin. Okey, wal masdar muawwal ay yakuna fi mahalli jar bil lam muta'alliqun bi nuri wa huwa ma'tuf ala masdar muawwal mahdhuf ay nuri liyastadilla wa liyakuna minal mu'minin. Okey. Li ay yakuna ataupun li kaunihi liyakuna itu dia ma'tuf apa tadi itu, liyakuna itu dia ma'tuf kepada masdar muawwal mahzuf. Sekejap. Akhir-akhir ni nak cepat. Okey, 2 minit lagi. Ay yakuna fi mahalli jar bil lam muta'alliq. Jadi ay yakuna ini masdar muawwal itu kedudukannya adalah jar dengan lam. Apa maksudnya? Maksudnya dibaca dengan likaunihi. Likaunihi ni masdar muawwal ini. Likaunihi. Saya tulis kat bawah ya. Likaunihi, li'an yakuna itu direngkaskan likaunihi, itu pertama. Kemudian nuri, ta'alluq dia adalah dengan nuri. Nuri likaunihi wa huwa ma'tuf ala masdar muawwal mahzuf. Rupa-rupanya ada satu lagi perkataan di situ. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala sebut macam ni. Nuri. Kami memperlihatkan. Kemudian kita tak buat ayat selepas itu. Liyastadilla wa liyakuna minal muqinin. Kami memperlihatkan langit-langit dan bumi untuk kamu menjadikan dia sebagai dalil. Untuk dia Nabi Ibrahim menjadikan sebagai dalil. Dan bagi dia Nabi Allah Ibrahim menjadi di kalangan orang-orang yang yakin. Jadi ini adalah mahzuf. Tidak disebut. Tapi kalau kita baca siap dia punya ayat itu, kita tahu ada di sana. Kenapa Allah Ta'ala tunjukkan langit dan bumi itu adalah untuk dijadikan dalil. Dan untuk dia Nabi Allah Ibrahim menjadi di kalangan orang yang yakin dengan dalil tersebut. Jadi likaunihi ini dia adalah ma'tuf kepada masdar muawwal. Jadi ada di belakangnya listid lalihi wa likaunihi minal muqinina. Itu dia punya apa yang disebut oleh Syekh Ibrahim tadi al-Ibrahimi itu. Listidlalihi wa likaunihi minal muqinina. Jadi ayat ni kalau kita nak pecahkan, kita akan sebut nuri Ibrahim. Nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardi ka, kita ambil juga masdar tadi, ka ru'yati dalali abihi listidlalihi wa likaunihi minal muqinin. Yang saya merah ni dia tak ada dalam Al-Quran. Jadi ayatnya macam ni.
Nuri, kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakutus samawati wal ar, iaitu kerajaan langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, iraan, benar-benar kami tunjuk, sepertilah kami tunjukkan kepada Ibrahim juga, ayahnya dan kaumnya benar-benar sesat. Kenapa dua-dua ini kami tunjukkan? Bagi dia menjadikan bukti istidlalihi, dan bagi dia menjadikan dirinya di kalangan orang-orang yang yakin, muqinin. Itulah cara ringkasnya apa yang kita belajar pada ayat 75 ini. Kalau dipecahkan tafsiran yang menurut bahasa, ada yang dikemudiankan, ada yang diawalkan, ada yang tidak disebut, ada yang dihazaf dan ditakdirkan. Jadi kalau kita nak terjemahkan sebagaimana yang saya beritahu tadi, kaf ini adalah tasbih, dan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk dijadikan dalil dan bagi Nabi Allah Ibrahim menjadi di kalangan orang yang yakin. Istidlal ini saya tukar kepada, saya ubah kepada masdar daripada liyastadilla, waliyakuna saya ubah walikaunihi. Jadi ini adalah masdar muawwal kerana asalnya dia ada an yastadilla ataupun an yakuna. Okey, sudah lebih 3 minit. Semoga lebih itu Allah Ta'ala bagi pahala yang lebih kepada kita, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana belajar ini perlu kepada pengorbanan, perjuangan dan juga kesabaran. Kesabaran kerana mungkin beratnya ilmu yang kita belajar, kesabaran juga untuk memahami, kesabaran juga kita terus belajar sehingga kita dapat pecahkan apa yang kita tidak fahami tersebut. Dan kita kena ingat semuanya adalah dengan takdir, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan selalulah berdoa, Allahumma ftah alaina hikmatak, bukalah kepada kami hikmatmu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala buka, insya-Allah kita akan nampak apa yang kita tak nampak, kita akan faham apa yang kita tidak faham, dan sebelum Allah Ta'ala buka, hendaklah kita berusaha, dan semoga apa yang kita buat pada hari ini adalah usaha kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Termasuk juga saya sangat seronok walaupun ada tidaklah ramai kelas saya ini, tetapi saya cukup seronok apabila kita cuba untuk memahami Al-Quranul Karim, dan itulah matlamat yang Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran liyadabbaru ayati, supaya kita tadabbur, memahami ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan ayat 76 dengan ayat-ayat lain yang lagi banyak lagi manfaatnya insya-Allah taala. Syukran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.